Awalnya kita telah menceritakan tentang sifat-sifat orang beriman, orang kafir dan orang munafik. Dan juga persoalan Allah Ta'ala tanya kepada kita, pakai fatakfuruna billahi wa kuntum amwata, yang mana kenapakah kamu beriman sedangkan kenapa kamu tidak beriman sedangkan kamu sebelumnya adalah mati, tiada. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kamu, kemudian Allah Ta'ala mematikan kamu, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kamu untuk kamu menerima perbicaraan. Adakah kamu tidak memikirkan perkara ini? Ini adalah perkara berkaitan dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, keyakinan kita dengan Allah SWT. Dan kemudian minggu yang berikutnya kita menceritakan tentang kenapa surah ini dinamakan surah Al-Baqarah. Surah betul-betul lembu betina. Kemudian kita penjelaskan juga tentang penciptaan Nabi Adam AS dalam ayat yang 30. Sebenarnya dalam penyusunan ini kita perlu juga kata orang tu melangkau daripada yang sebelum ini, penciptaan tentang penyembelihan lembu ataupun penamaan surah ini ayat 67 kan. Tapi kita kembali balik pada ayat yang awalnya untuk kita menceritakan balik tentang apakah penciptaan dalam surah Al-Baqarah ini yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir kan, dalam penciptaan manusia ini, dalam perbicaraan tentang pertanyaan dan juga ingatan Allah Ta'ala kepada semua para malaikat, yang mana dalam ayat 30 ini diceritakan kepada kita, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang mana ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita dalam tafsir Ibn Katsir mengatakan tentang penciptaan Adam ini adalah sebagai khalifah di muka bumi. Yang mana para malaikat bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah, ya Tuhan, di muka bumi ini, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerosakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Para malaikat menganggap bahawa diri mereka lebih patut memangku jawatan itu sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan memujikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa keturunan manusia ini kan, kalau kita lihat keturunan manusia ini daripada Nabi Adam AS sehingga zaman kita sekarang berapa ribu tahun daripada Nabi Adam AS sampai zaman kita, zaman Nabi Muhammad dan zaman kita sekarang. Tuan-puan pernah tak mengira ataupun mencari jarak tahun itu? Ini pun perlu juga kita ketahui sebab apa? Penemuan fosil-fosil ataupun rangka-rangka manusia dan juga penemuan kesan-kesan tulang daripada manusia itu, bila ahli kaji sejarah mengatakan bahawa usia mereka lebih 500,000 tahun. Cuba tuan-puan fikirkan, kalau Nabi Adam AS sampai sekarang ini, baru dalam sekitar 7,000 tahun lebih. Dalam sekitar dia hampir 8,000 tahun lah, 8,000 tahun. Cuba kita kira. Zaman Nabi Adam AS sehingga zaman Nabi Nuh AS, jarak masanya lebih kurang dalam 2,000 tahun sampai Nabi Nuh. Okey, zaman Nabi Nuh AS sehingga zaman Nabi Ibrahim AS jaraknya 1,000 tahun lebih sikit, 1,000 tahun. Dah 3,000 tahun. Okey, zaman Nabi Ibrahim AS sehingga zaman Nabi Musa AS lebih kurang dalam 545 tahun ataupun 550 tahun. Maksudnya situlah 3,500 tahun sehingga zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa AS sehingga zaman Nabi Daud AS, jangka jarak masanya hampir 1,000 tahun. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman tu
hampir 1000 tahun. Di situ saja dah 4500 tahun lebih. Kemudian zaman Nabi Sulaiman sehingga zaman Nabi Isa alaihissalam, yang itu 1000 tahun lagi, iaitu 1000 tahun lebih sikit lah. Sebab apa? Ini ada sejarah dia. Ada sejarah dia pembentukan Bani Israel, Raja Bani Israel dipecah pada dua, daripada keturunan Bunyamin dan daripada keturunan Yahuza. Keturunan Yahuza ada rajanya, keturunan Bunyamin ada rajanya yang uh, apa nama ujungnya bom-bom apa nama tu, ada nama dia tu, yang itu zaman itu saja memakan masa 1000 tahun 1000 tahun. Kalau kita lihat sejarah daripada surah Al-Isra ayat yang 4 hingga ayat yang 7 ada menceritakan tentang kaum Bani Israel ini dihancurkan sebanyak 2 kali. Itu kita akan menceritakan nanti tentang sejarah kaum Bani Israel ini pada ayat 40 tu nanti. Sebab dalam ayat awal surah Baqarah ini hampir keseluruhan ayat 40 hingga 124 menceritakan tentang kaum Bani Israel. Maka di situ kita akan ceritakan sedikitlah tentang kaum Bani Israel. Tapi sekarang ni kita masih lagi menceritakan tentang penciptaan Adam AS dan zaman antara Nabi Adam sehingga sekarang. Maknanya zaman Nabi Sulaiman hingga zaman Nabi Isa AS itu 1000 tahun. Maknanya makan masa lebih kurang 6 tadi tu 4,500 kan, 4,500 5,500 tahun lebih. Kemudian zaman Nabi Isa dan zaman Nabi Muhammad lebih kurang 571 tahun. Di situ saja zaman Nabi Muhammad sehingga zaman Nabi Adam 6,000, lebih kurang 6,200 tahun lebih 6,200 tahun. Zaman Nabi Muhammad sehingga zaman kita sekarang ini hampir 1,500 tahun ataupun 1,400, 1,500, hampir 1,500 tahun lah. Maknanya campur 5,500, 6,000, maknanya sekitar tu lah 7,000 lebih, 7,000 tahun 7,000 tahun daripada penciptaan manusia bernama Adam sehingga sekarang. Itulah dalam kitab tafsir Syekh Saduq dalam kitab Al-Kaisar, dan juga menceritakan dan meriwayatkan daripada Imam Bakir yang berkata Allah SWT semenjak menciptakan bumi, menciptakan 7 alam yang ada di dalamnya kemudian hancur, punah. Di mana tidak satu pun dari alam-alam ini berasal daripada generasi Adam, bapa manusia, dan Allah SWT sentiasa menciptakan mereka di muka bumi dan mengadakan generasi demi generasi alam demi alam muncul sehingga akhirnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dan keturunannya manusia berasal daripada Adam. Itu yang diceritakan kepada kita tentang AQ malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata, para malaikat berkata, adakah engkau ingin menciptakan di muka bumi ini mereka yang suka membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah. Ini malaikat berkata, ini bukan dia berkata apa nama kata wasambelewa, tapi dia berkata kerana ilmunya, pengetahuannya tentang makhluk manusia sebelum penciptaan Adam ini, memang mereka itu selalu membuat kerosakan di muka bumi. Lagi satu, adakah kita menemui manusia-manusia sebelum Adam ini, mereka yang perangainya ataupun caranya seperti beruk caranya seperti beruk, perangainya seperti beruk, tapi tubuh badannya macam manusia. Macam manusia. Itu yang tengah ulama mengatakan tentang Ya'juj dan Ma'juj tu. Ya'juj dan Ma'juj ni keturunan mana ni? Ya'juj dan Ma'juj ni keturunan mana? Tubuh badannya seperti manusia tapi dia bongkok, kemudian dia lebar, kemudian dia ni macam bulldog punya cara cara mereka itu. Itu dikatakan Ya'juj dan Ma'juj ni bukan keturunan Adam.
Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan, mungkin keturunan manusia di zaman sebelum Adam. Yang mana penempatannya ada lagi, penempatannya ada lagi, cuma bukitnya itu telah pun ditutup oleh Zulkarnain, ditutup oleh Zulkarnain, sehingga mereka masih lagi mengikis dinding gunung itu sehingga pecah. Nanti kata Rasulullah SAW, bila pecah, mereka akan menyerang manusia. Itu yang kita takut. Bila Ya'juj dan Ma'juj ini seolah-olah zaman yang lain dengan Dajjal ataupun samanya sekali, wallahu alam. Tapi kita akan menghadapi dua zaman yang mengerikan ini. Dua zaman yang mengerikan ini adalah zaman sama ada zaman Ya'juj dan Ma'juj dahulu ataupun zaman Dajjal dahulu. Ini menjadi persoalan dalam kehidupan kita, tapi manusia perlu melalui zaman ini kerana dia dah menjadi satu sunnatullah. Allah Ta'ala yang ciptakan untuk kita menghadapi zaman ini, sama ada kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia, anak cucu kita yang akan menghadapi zaman ini. Okey. Kemudian Syekh Al-Alamah Sabai telah mengatakan kepada kita dalam sejarah Yahudi, disebutkan bahawa usia jenis manusia semenjak diciptakan hingga kini tidak lebih dari 7,000 tahun lamanya. Namun para ilmuwan geologi meyakini bahawa usia generasi manusia itu lebih dari jutaan tahun lamanya. Mereka menyanggah sejumlah argument ini dari fosil-fosil yang menyebutkan bahawa terdapat peninggalan manusia-manusia pada fosil-fosil itu. Dia menyanggah tentang manusia itu 7,000 tahun, padahal jutaan tahun katanya. Dengan menunjukkan bukti-bukti ini. Di samping itu juga daripada dalil yang mereka temui, iaitu korak yang telah membatu milik manusia-manusia purbakala yang usianya masing-masing dari fosil yang mereka temui itu berdasarkan kriteria ilmiah kira-kira 500,000 tahun. Demikianlah keyakinan golongan ilmuwan geologi ini tentang penemuan tengkorak-tengkorak ini. Namun dalil-dalil yang mereka gunakan untuk menunjukkan tentang penemuan ini adalah satu yang tidak memuaskan. Tak ada dalil yang menetapkan bahawa fosil-fosil itu adalah badan yang telah membatu milik nenek moyang manusia-manusia hari ini. Maksudnya mungkin bukan dari keturunan Adam AS, keturunan daripada manusia-manusia yang lebih dahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh malaikat, qalu ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Yang ini adalah berdasarkan pengalaman dan juga sejarah daripada apa yang malaikat ciptakan. Adakah engkau nak menciptakan di muka bumi ini, wahai Tuhan, mereka yang membuat kerosakan ataupun menumpahkan darah. Tetapi Allah Ta'ala menyebut, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, penciptaan Adam ini adalah satu tugas oleh Allah Ta'ala untuk memakmurkan bumi ini dengan kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kalimah Allah, maka Adam dah dilantik menjadi khalifah di muka bumi ini. Namun demikian, Al-Quran tidak menyebut secara tegas tentang proses kemunculan manusia di muka bumi. Apakah kemunculan jenis manusia ini, manusia di muka bumi itu terbatas hanya pada masa-masa sekarang yang kita hidup di dalamnya sekarang, ataupun masa-masa yang lain, manusia ada sebelum ini. Jawapannya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahuinya. Ini hanyalah kajian-kajian sejarah hanyalah yang kita boleh rungkaikan daripada aktiviti-aktiviti kehidupan di muka bumi ini. Okey. Maka kita lanjutkan lagi tentang perbicaraan
yang berkaitan dengan apa nama tu, sirah kita. Sekejap saya tak tengok dia punya. Okay, ada pertanyaan tentang kisah Nabi Adam AS, penciptaan manusia dan iblis. Nanti kita akan masuk kepada kisah ketamakan kaum Yahudi, sebahagian kejahatan mereka dan hukuman mereka. Ini antara isi kandungan. Maknanya tajuk ini ataupun kandungan ini adalah satu yang kita ringkaskan, tetapi ceritanya banyak. Yang ceritanya banyak dalam penceritaan tentang apa yang apa nama tu disebutkan dalam ayat ini. Di mana dalam ayat ini Allah SWT telah mengatakan kepada kita, kita tengok ayat 40. Kita tengok ayat 40. Auzubillahi. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai kaum Bani Israel, ingatlah akan nikmat Tuhanmu, akan nikmatku, kata Allah Ta'ala, yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya aku akan penuhi janjiku kepadamu. Dan hanya kepadaku lah kamu harus takut, yakni tunduk. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada kaum Bani Israel. Siapa kaum Bani Israel? Kaum Bani Israel adalah kaum yang berasal daripada Nabi Ibrahim lah. Okay. Nabi Ibrahim AS mempunyai dua orang isteri, iaitu Siti Hajar dan Sarah. Siti Hajar dan Sarah. Kemudian Siti Hajar ini, Ibrahim dengan Sarah ini berkahwin tapi tak mempunyai anak lagi. Dia tak mempunyai anak. Kemudian berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar mengandung. Bila Siti Hajar mengandung, Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Ta'ala membawa Siti Hajar ini ke apa nama tu, semenanjung tanah Arab, ataupun di inilah di Kaabah ataupun di Mekah. Di semenanjung tanah Arab di Mekah. Kemudian ketika itu Siti Hajar sedang mengandung akan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian daripada situ lahirlah keturunan Arab. Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar duduk di Makkah, maka lahirlah di situ keturunan Arab. Kemudian tak lama lepas tu apa nama tu, Sarah pula, Siti Sarah pula mengandung dan juga melahirkan anak yang diberi nama Ishak. Ishak yang diberi nama Ishak. Maknanya di antara Arab dengan Bani Israel itu, Arab sebenarnya lebih tua daripada Bani Israel. Sebab Ishak adalah adik kepada Nabi Ismail alaihissalam. Daripada Ishak itulah lahirnya Yakub. Nabi Allah Yakub inilah yang digelar sebagai Bani Israel. Bani Israel ini bermaksud apa? Hamba yang taat. Hamba yang taat, hamba yang soleh, yang sabar dan tawakal. Itu gelaran kenapa dinamakan Bani Israel. Maksudnya nama yang baiklah. Nama yang baik bagi seorang hamba Allah Ta'ala. Seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang sabar dan seorang yang tawakal kepada Allah SWT. Itu namakan Yakub. Yakub AS. Daripada keturunan Nabi Yakub ini melahirkan berapa orang anak? Yakub AS melahirkan berapa orang anak? Tuan-tuan tahu tak? Dalam 12, dalam kisah Nabi Yusuf AS, dalam surah Yusuf AS diceritakan tentang keturunan Yakub ini sebanyak 12 orang anak. Dan Yusuf itu adalah daripada isteri muda Nabi Allah Yakub. 10 lagi anaknya daripada isteri tua Nabi Allah Yakub. Sebablah
Nabi Yusuf ini didengki oleh abang-abang dia kan, kerana kecemburuan mereka yang Yakub ini sangat sayang kepada Yusuf. Yalah, budak kecil kan, budak kecil itu lebih disayangi daripada budak-budak yang besar kan. Tapi bila Nabi Allah Yakub ini lebih menampakkan kesayangan kepada Nabi Yusuf, maka abang-abang dia mula dengki kan, dengki dan kemudian lalu mencampakkannya ke dalam perigi buta. Kemudian daripada perigi buta itu diangkut oleh apa nama tu pedagang daripada Mesir, dan dijualkan, lalu dibeli oleh Al-Aziz ataupun menteri kepada kerajaan Mesir ketika itu, yang maka di situlah bermulanya kisah Yusuf dengan Zulaikha. Zulaikha ini adalah isteri kepada Al-Aziz. Kemudian Zulaikha telah membesarkan Yusuf. Zulaikha ini adalah ibu angkat lah maksudnya kepada Yusuf AS. Dia dah membesarkan Yusuf. Yusuf daripada kecil sampai besar dia dah nampak tentang kehebatan Yusuf, kehansaman Yusuf ini, dan dia terpegun dengan kehansaman itu. Lalu terjadilah kisah sehingga Yusuf dipenjarakan. Di sini kan kita menunjukkan kepada kita bahawa mudarat agama dan mudarat dunia itu dia sangat berbeza kan. Mudarat agama, mudarat dunia ada dua benda yang berbeza. Kita bagi contohlah. Nabi Yusuf AS ini ditawarkan oleh Zulaikha untuk berzina ataupun bersama dengan dia. Di situ kan menunjukkan bahawa kalau Yusuf tak nak menuruti akan kehendak dia, suami dia berkuasa. Dia boleh memenjarakan Yusuf. Kalau tak nak ikut, kamu akan masuk penjara. Mana nak? Kata Yusuf, tak apalah aku masuk penjara. Maksudnya, kerosakan dunia, ialah masuk penjara dah tak boleh hidup lagi kan. Dah terkurung sebagaimana. Maksudnya, daripada kerosakan agama, Yusuf pilih kerosakan dunia. Maksudnya, biarlah dunia dia tak dapat, dia terkurung daripada dia merosakkan agamanya. Itu lebih mudaratnya, lebih besar. Maknanya di situ menunjukkan bahawa kalau kita buat kesalahan yang kita benar dan kita terpaksa pilih untuk keesaan dunia, pilihlah. Sebab apa? Di situ mendapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita pilih untuk menyelamatkan diri kita dengan melakukan kerosakan agama, maka di sini Allah Ta'ala tak bagi jaminan kepada kita untuk kita diselamatkan. Bila kita berdosa dengan Tuhan itu, maknanya dosa kita sangat membahayakan diri kita. Dosa memudaratkan agama. Di situlah bila Raja Mesir perlukan takwil mimpinya, Nabi Yusuf dapat dikeluarkan dengan mentakwilkan mimpinya, dan Nabi Yusuf selepas itu dilantik menjadi Menteri Kewangan Kerajaan Mesir. Daripada situlah bermulanya kisah abang-abang dia kembali ke Mesir kerana keadaan ketika itu kemarau yang panjang. Mereka perlukan bekalan makanan, bekalan macam-macam. Lalu bila bertemu itu, maka mereka pun bersama dengan ayahandanya berjumpa dengan Nabi Yusuf kembali dan hidup seperti kembali seperti keluarga yang bahagia, lalu mereka hiduplah di negeri Mesir itu dalam waktu yang panjang dan beranak pinak. Lalu zaman Nabi Musa AS dengan Nabi Yusuf itu memakan masa 1000 tahun. Daripada 1000 tahun itu lahirlah generasi Bani Israel yang ramai di bumi Mesir. Lahirlah Bani Israel yang ramai di bumi Mesir. Tetapi pada ketika itu mereka ini, Bani Israel ini telah menjadi hamba kepada pemerintahan Firaun Ramses II. Maksudnya pada pemerintahan Raja Ramses II ini, semua keturunan Bani Israel ini telah diangkat, telah dijadikan sebagai hamba-hamba. Kebanyakan mereka bekerja untuk istana, bekerja untuk golongan Kipti ini sebagai pesuruh-pesuruh, karyawan-karyawan yang rendah-rendah lah pada ketika itu. Dan lahir Nabi Musa AS untuk menyelamatkan mereka. Maka bermula di situlah bermulanya zaman kegemilangan kaum Bani Israel.
Kemudian apabila Nabi Musa AS berjaya menyelamatkan kaum Bani Israel itu, mereka tersekat di Semenanjung Sinai kerana apa? Kerana mereka takut untuk masuk ke Palestin. Kerana pada ketika itu Palestin mempunyai pemerintah yang apa nama tu, yang kuat, pemerintah yang perkasa. Tetapi Allah Taala dah beritahu, jika mereka masuk ke Palestin mereka akan menang, mereka akan menang, tapi mereka tak berani. Mereka tak berani nak masuk ke Palestin. Lalu tersekatlah mereka selama 40 tahun di bumi apa nama tu, Sinai tersebut. Dan pada ketika itulah mereka makan manna wa salwa. Makanan yang dibekalkan Allah Ta'ala adalah burung-burung dan juga madu-madu, dan juga semua makanan daripada syurga, Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Israel. Itu sebablah kaum Bani Israel ini adalah golongan-golongan yang bijak-bijak. Mereka yang pandai-pandai. Dan apa? Makanan mereka adalah makanan-makanan yang hebat-hebat. Kemudian daripada situlah, daripada situ yang apa nama tu, yang dikatakan tentang Nabi Yaqub ini yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Hal ini disebabkan kerana pada waktu turunnya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW nampak gejala-gejala bahawa tingkah laku Bani Israel sudah melampaui batas yang tidak mengikut apa yang diwarisi daripada nenek moyang mereka, dan jauh menyimpang dari ajaran dan sifat nenek moyang mereka, terutama sikap mereka terhadap Al-Quran yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mahu beriman bahawa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Bahkan mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya mereka lah yang paling dahulu beriman kepada Nabi Muhammad, sebab berita tentang kedatangan Nabi ini telah disebutkan terlebih dahulu dalam kitab suci mereka, iaitu Taurat. Itu yang disebabkan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Maksudnya kaum Bani Israel ini telah pun mengikat janji dengan Allah Ta'ala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ini mengatakan kepada kita bahawa apabila telah datang Nabi yang diutuskan Allah Ta'ala, dan Nabi itu telah pun membuktikan tentang kenabian dan kerasulannya, kami akan sama-sama memenuhi janji tersebut. Kami akan memenuhi janji itu. Itu adalah janji daripada kaum Bani Israel. Tapi yang berlaku adalah sebaliknya. Dalam ayat ini terdapat 3 macam perintah Allah kepada Bani Israel. Yang pertama, agar mereka sentiasa mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mensyukuri dengan lisan dan perbuatan. Wujud nikmat-nikmat tersebut memang tidak diterangkan dalam dari kalangan mereka. Hal ini terjadi dalam masa yang cukup lama, sehingga mereka diberi julukan sebagai Sya'bullah Al-Mukhtar, iaitu hamba-hamba Allah yang terpilih. Semua itu harus mereka ingat dan mereka syukuri. Salah satu cara untuk mensyukurinya ialah beriman kepada setiap Nabi yang diutuskan Allah untuk memberikan bimbingan kepada manusia. Tetapi dalam kenyataannya mereka menjadikan nikmat tersebut sebagai alasan untuk tidak menerima seruan Nabi SAW, malahan mengejeknya dan mengatakan bahawa nikmat dan kurniaan Allah hanya tertentu untuk kaum Bani Israel sahaja. Memang kalau kita lihat tentang kenabian ini, kaum Bani Israel tu semenjak daripada Nabi Ishak, daripada keturunan Nabi Ibrahim, lahir Nabi Yaqub, daripada situlah kaum Bani Israel itu mewarisi kenabian. Kemudian lahirnya Nabi Yusuf, daripada Nabi Yusuf itu sampai kepada Nabi Isa AS, semuanya keturunan Bani Israel. Maksudnya majoriti keturunan Nabi itu datangnya daripada Nabi Ibrahim lah. Keturunannya daripada datang Nabi Ibrahim yang diwarisi daripada Yaqub AS. Kemudian daripada keturunan Ismail AS itu hanyalah Nabi Muhammad SAW sahaja. Maksudnya mereka tidak memperkatakan tentang Ismail. Ismail juga adalah keturunan Nabi Ibrahim, tetapi mereka senyapkan. Mereka mengatakan bahawa semuanya daripada Bani Israel.
seolah-olah macam Allah Ta'ala ini tidak memberi ruang kepada keturunan Ismail untuk diangkat menjadi Nabi. Itu sebablah Allah Ta'ala nak menguji Bani Israel ini supaya mereka itu dengan janji mereka untuk membenarkan kenabian ini, tetapi sebaliknya mereka mengatakan dengan ejekan bahawa keturunan ini hanya untuk mereka saja. Yang keduanya, janji mereka kepada Allah ada dua macam. Yang pertama, janji yang berlaku bagi seluruh manusia iaitu bahawa mereka harus menimbang segala masalah dengan timbangan akal dan fikiran serta penyelidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Itu yang pertama, mereka janji. Mereka janji kepada seluruh manusia bahawa mereka harus menimbang segala masalah yang timbul dengan akal dan fikiran serta pendidikan yang akan membawa mereka mengetahui hakikat segala sesuatu sebagai jalan untuk mengenal Allah. Maksudnya segala sesuatu itu datang daripada Allah Ta'ala. Itu janji mereka yang pertama. Yang kedua, janji mereka hanya untuk menyembah Allah semata-mata dan tidak akan mensekutukannya dengan sesuatu yang lain. Bahawa mereka akan beriman kepada rasul-rasul lantikan Allah Ta'ala, Rasul-Rasul Allah SWT. Andai kata Bani Israel yang ada pada masa itu memperhatikan janji-janji tersebut, antara lain ialah bahawa Allah akan mengutus seorang Nabi yang berasal dari keturunan saudara nenek moyang mereka yang menurunkan satu bangsa yang baru, iaitu bangsa Arab. Sesama mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan pasti pula mereka mengikuti petunjuk yang diturunkan Allah kepadanya. Dengan demikian, mereka akan termasuk orang-orang yang peroleh kemenangan. Sebaliknya, jika mereka memenuhi janji kepada Allah bahawa maka Allah akan mengizinkan mereka untuk menetap di tanah suci Palestin dan mereka akan diberi kemuliaan serta kehidupan yang makmur. Kenyataan menunjukkan bahawa mereka tidak memenuhi janji-janji mereka itu antara lain disebabkan kerana rasa takut dan khawatir terhadap satu sama lain. Maksudnya mereka ini seolah-olah macam takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Sebagaimana mereka ini tak mahu beriman dengan keturunan saudara mereka iaitu Ismail, keturunan Arab. Dan mereka juga menganggap bahawa nenek moyang mereka itu hanyalah Bani Israel saja. Bahkan nenek moyang mereka juga adalah daripada Arab. Dan persoalannya kenapa mereka itu menunggu kelahiran Nabi akhir zaman di bumi Yasrib. Mereka berkumpul di bumi Yasrib untuk menunggu kelahiran Nabi akhir zaman. Untuk supaya mereka itu dapat bangkit semula. Sebagaimana kita ketahui bahawa mereka ini dihancurkan Allah Ta'ala sebanyak 2 kali. Semasa zaman pemerintahan mereka itu bermula tahun 977 sebelum Masihi. Mereka melantik 2 orang raja di kalangan Bunyamin dan Yahuza. Kemudian pada lebih kurang dalam 250 tahun pemerintahan mereka itu, mereka dihancurkan oleh Babylon. Babylon telah menghancurkan Bani Israel dengan sehancur-hancurnya. Sehingga diceritakan kepada kita tentang ayat Nabi Allah ayat apa ni yang saya Ustaz tengok pada surah yang lain lah juzuk yang ketiga juzuk ketiga. Tengok di mana. Okay, dalam surah ini, dalam ayat yang ceritakan kepada kita tentang tentang apa yang diceritakan kepada kita tentang kehancuran Bani Israel ini, tentang kehancuran Bani Israel pada tahun 530 lebih kurang 545 sebelum Masihi. Mereka dihancurkan dan kemudian di situ Palestin telah hancur dan selama 100 tahun lepas itu barulah bangkit semula
selepas 100 tahun baru bangkit semula. Nanti kita akan ceritakan tentang apa nama tu, tentang Nabi apa tu, Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib. Nanti kita akan ceritakan balik tentang keturunan Bani Israel bangkit semula selepas 100 tahun kehancuran. Kemudian dihancurkan balik ketika zaman selepas Nabi Isa AS dihancur oleh Rom. Rom menghancurkan Bani Israel balik sehingga mereka bangkit semula pada kehancuran Khalifah Osmaniyah. Sekarang ni lah, sekarang ni. Mereka bangkit semula dan mereka kembali seolah-olah memerintah dunia balik Bani Israel ini yang lebih kepada keturunan Yahudi. Dan kemudian mereka akan dihancurkan kembali pada zaman kebangkitan Nabi Imam Mahdi dan Nabi Isa AS. Itulah di antara apa nama tu, salah silah keturunan Bani Israel ini, keturunan yang sangat terkenal, famous di kalangan manusia, yang diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, yang merangkumi ceritanya cukup banyak dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi tentang pentafsiran surah apa nama tu, Al-Baqarah ini untuk apa nama tu, cerita yang lain pula iaitu kisah ujian buat Nabi Ibrahim AS, kisah pembinaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Kemudian wasiat Nabi Allah Yaqub pada anak-anak beliau agar mentauhidkan Allah, sikap Yahudi terhadap Jibril dan juga para rasul. Kembali kepada cerita orang Yahudi ni. Kemudian penceritaan mengenai asal usul sihir, berbeza antara mukjizat para nabi dan sihir. Itu di antara kandungan yang dalam juzuk yang pertama ini. Memang kita mengambil daripada kulasah ataupun apa nama tu, isi kandungan daripada isi kandungan itulah tuan-puan kena kembangkan kita kembangkan cerita-ceritanya lah, cerita-ceritanya yang termasuk dalam penceritaan surah ini InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang untuk lanjutkan lagi tentang kisah ini. Banyak kisah Bani Israel ini dan juga kisah kenapa Allah Ta'ala suruh kita mengkaji kisah ini sebagai apa? Pedoman kepada kita supaya kita jangan menjadi hamba yang dilaknat oleh Tuhan. Itu yang kenapa dikisahkan. Memanglah ada kisah kebaikannya kerana kehebatan kaum ini dan juga kisah tentang kehancuran dan kejelekan kaum ini. Maksudnya yang baik itu kita ambil sebagai sempadan dan yang jahat itu kita ambil sebagai tauladan. Mudah-mudahan yang baik itu sebagai tauladan, yang jahat itu sebagai sempadan terbaliklah. Supaya kita dapat menjalani kehidupan kita ini kehidupan yang beragama. Itu kita nak. Kita nak jadikan kehidupan kita ini sebagai kehidupan orang yang beragama. Kalau kita nak hidup biasa-biasa boleh. Kita hidup biasa-biasa tapi tidak ada faedahnya kerana kita akan dimatikan. Bila kita dimatikan, dikuburkan, agama lah yang akan membantu kita. Dunia tak boleh nak membantu kita, malahan membinasakan kita. Oleh itu Ustaz kembalikan pada Puan Zainun untuk acara berikutnya. Okay, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Haris atas pimpinan bacaan surah Al-Mulk itu tadi dan juga berkongsi ilmu melalui tadabbur surah Al-Baqarah ini mengenai penciptaan manusia dan tugas sebagai khalifah melalui ayat 30 itu tadi dan juga beberapa peringatan perintah dan larangan Allah SWT kepada Bani Israel melalui ayat 40. Dan terdapat jugalah banyak kisah-kisah teladan yang kita boleh dapat mengenainya dan mengambil ibrah daripadanya. Dan apa yang penting kesungguhan kita meningkatkan amal ibadah demi mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat dan juga buat kita semua bagi mengambil ibrah daripadanya. Dan seterusnya saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama, Ustaz. insyaAllah jumpa lagi. Sama insyaAllah. Assalamualaikum. Salam.